masalah itu you yang alami. So you akan dapatkan point of view from yourself, from the user itself. So during define process, you akan move from empathy to a defined point of view by sharing, unpacking and synthesis of user stories gathered from the field. Ini data-data ini semua you akan dapat daripada empathy. So you akan keluarkan balik, okay? You akan keluarkan balik data-data ini, pergi ke define process untuk dapatkan point of view, okay, and insight. Macam saya cakap tadi, let's say you buat observation di sini. So you tengok, ini ialah satu situasi ataupun senario di mana orang semua duduk di kerusi. Okay, you buat observation. Contoh, okay, you buat observation, you tengok orang duduk di atas kerusi. So you perhatikan diorang. Okay, you perhatikan diorang, you tengok banyak lelaki daripada perempuan, contoh. Okay, so bila you buat observation, you akan come up with an insight. Okay, insight ini tidak ada betul, tidak ada salah, cuma dia accurate ataupun tidak accurate. Okay, dia lebih menjawab kepada senario tersebut ataupun kurang menjawab kepada senario tersebut. Okay, so insight is the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something. This one. Okay, macam saya cakap tadi, tidak ada betul, tidak ada salah. Okay, setiap orang mempunyai different point of view. Cuma dia accurate, tak accurate. Okay, so kalau you buat begini, observation begini, so you observe, you tengok people often adjust their chair slightly before sitting. Sebelum dia orang duduk, dia orang adjust kerusi dia orang. Okay, even though the chair's position does not change significantly. Ini based on your observation. Okay, ini based on your observation. So from this observation, you will come up with an insight. Okay, daripada pemerhatian you ini, you keluar satu insight. So apa yang you keluarkan, you beranggapan. Okay, you assume people desire to be in control of the things around them. Maksudnya, dia mau kawal tu kursi, bukan kursi tu kawal dia. Kalau kursi tu kawal dia, kursi tu akan buat dia jatuh. So bila dia orang duduk, dia orang mau kawal tu kursi, pegang tu kursi supaya dia orang dapat duduk tanpa jatuh. Okay, this is an example of insight. Contoh, okay? Contoh. Ataupun kalau you tak nak relatekan user dengan chair. Okay? You tak nak relatekan user dengan chair, you nak relatekan with something else. You come with an insight. Okay, based on your scenario. Okay? Ini kalau you nak buat something dengan kursi, you nak buat something dengan masa. Okay? You nak buat something dengan masa. So, sewaktu diorang duduk, apa yang diorang buat? Control time. Okay? You nak relate with time. So, sewaktu diorang ni, you observe. Adakah diorang suka membaca? Adakah diorang main dengan handphone? Adakah diorang tidur? So, you observe. So, bila you observe orang tersebut, you akan keluar dengan insight. People, okay, dia cakap people mungkin dia desire to relax their mind while waiting for their wife shopping. Contoh. Okay. So this is an insight. So different people have different opinion. So nanti bila masing-masing sudah ada insight, diorang akan pilih. Okay, ahli kumpulan tersebut akan discuss, dapatkan satu insight yang betul-betul menjawab kepada permasalahan ataupun senario situasi tersebut. Okay. So dalam step 2 in define process, selepas kita sudah ada data point ini kita ambil daripada step 1 tadi, empathy. So kita akan share balik. Kita akan share balik dengan setiap ahli kumpulan. Okay. So selepas kita dah share ke semua data-data point tersebut, kita akan buat data clustering. Ibarat ini ialah macam baju. You dah letak baju you semua dalam luggage kan. So bila you dah sampai ke rumah, you nak unpacking balik baju-baju tersebut. You cakap you clusterkan. Ini baju budak, ini baju si ibu, ini baju si bapa. So you unpacking balik. Okay? You buat data clustering. Then after you dah buat data clustering, you akan pergi kepada proses synthesizing. This is where you akan identify insights, identify user needs and create persona. Create persona ni last kali lah. Okay? Bila you sudah ada insight, you sudah identify user needs, baru you akan create persona. Okay? So saya untuk tengah hari ni saya cuba untuk cover dua ni dululah, sharing and unpacking. Okay? Sharing and unpacking dulu. Okay.
Kalau bagi tahu saya, kalau saya bergerak agak laju, kalau saya pergi laju, you can interrupt lah. Dipersilakan untuk bertanya soalan atau interrupt jika ada yang tak faham. Okay. So ini contoh, ini contoh yang gambar yang Singapore Polytechnic, dia orang buat sesi sharing data. Okay. After they have done the interview process, daripada jawapan-jawapan yang panjang-panjang tersebut kan, dia orang akan share balik jawapan-jawapan tersebut. Dia orang akan letakkan di atas post-it ataupun stiker sticky pad lah, sticky pad. Yang kertas warna kuning tu kan. Saya panggil post-it lah. One thing about design thinking that you have to know, keunikan design thinking is you have to play around with all these sticky notes. Ini memo pad ni. Nampak ini? Ini keunikan tentang design thinking. Lepas ni kalau kita tengok chapter 2 dengan chapter 3 semua akan lebih banyak tertumpu kepada sticky note this one. So ini yang membezakan proses design thinking dengan metod lain dalam mencari sesuatu penyelesaian terhadap sesuatu masalah. So sharing akan berubah, sharing proses akan beralih ke unpacking proses. Unpacking ini dia ikut kategori lah ataupun cluster, right? Unpacking. And last kali ialah synthesizing. Synthesizing ni kita nak buat analisis untuk dapatkan insight, untuk dapatkan need statement semua. Kita pergi kepada yang pertama, sharing. Ini ialah data analysis. After your interview process for empathy, segala data-data tersebut you akan letak dekat you punya sticky note ni, post-it, yellow post-it this one. So yellow post-it ini you akan letak dekat flip chart supaya orang semua nampak. Dan data-data point ini you boleh move around. You boleh ubah-ubah kedudukan dia. Nanti kita tengok kenapa dia berubah-ubah kedudukan. Kita akan tengok kenapa dia diklusterkan ataupun di vote, ataupun dibintangkan, di-starkan. Data analisis yang you dapat, ini sekejap this one, step 1 So from observation and interview data, daripada you punya observation note tadi, you akan transfer segala key point tersebut ataupun main point tersebut ke your yellow post-it, this one. So kita tak nak lagi yang panjang-panjang, yang you tulis panjang-panjang ini ataupun rakaman tersebut. Bila kita dengar balik kita punya rakaman, jawapan-jawapan tersebut kita akan ambil dia punya key point, kita tulis di sini, yellow post-it. So contoh, serve best with hot drinks, serve it fresh, produce in various sizes. Ini kalau dia punya konteks berkaitan dengan frozen curry puff lah, macam mana dia orang nak improvekan frozen curry puff dia orang ini. So step yang kedua, selepas dia orang dah transferkan segala maklumat daripada interview ke dalam sticky note ini, diorang akan starkan ataupun gariskan yang mana diorang rasakan important. So di sini diorang akan buat sesi perbincangan. Kenapa? Kenapa yang ini dapat 1 vote? Kenapa yang ini dapat 2 vote? Kenapa ini 1 vote? Kenapa ini langsung tiada vote? So this one diorang akan tampalkan. Tampal dan diorang buat sesi analisis. Then yang ketiga, diorang akan unpacking. Ini yang unpacking tadi tu, cluster. So segala jawapan-jawapan ini diorang akan fikirkan satu header, ataupun satu heading, kepala tajuk, dan diorang akan lekatkan jawapan-jawapan ini di bawah kepala tajuk ini, cluster. Contoh, ini ialah cluster ingredient. So semua jawapan-jawapan yang berkaitan dengan ingredient, chicken ke, beef ke, curry ke, diorang akan letak di bawah cluster ingredient. Pricing, segala jawapan-jawapan yang berkaitan dengan harga, reduce price, make it cheaper,
Okay, dia orang akan letak di bawah cluster pricing, sizing. Okay, ini berkaitan dengan cluster size. So senang untuk dia orang identify. Okay, berdasarkan cluster-cluster yang sedia ada. Okay, so kena ingat data point ini you ambil. Okay, nampak macam 2 kali kerja kan? Tapi sebenarnya dia akan sangat-sangat membantu you dalam untuk identify your insights and your need statement. Okay, daripada jawapan tadi sewaktu proses interview, letakkan key point di sini. Okay, tampalkan. Okay, tampalkan. Then lepas tu masukkan dalam cluster. Cluster ni you sendiri buatlah. Ini jawapan daripada responden. Okay, jawapan ini daripada responden. Tetapi cluster ini yang warna purple ini, this post-it purple color, you sendiri buat dia punya cluster ataupun heading, kepala tajuk ni. Okay, so this will help you, okay, to know what your user really wants. Okay, kalau you tengok ingredient ni, okay, ingredient ni banyak orang bercerita tentang ingredient, you tahulah, oh semua bercerita pasal ingredient. Kalau harga, okay, orang tak kisah pun pasal harga ni kan. You tengok orang tak kisah pasal harga, so you akan evaluate satu persatu. Okay, this one. Ini add-on. Okay, so ini contoh. Okay, contoh senario yang terjadi ataupun gambar yang menunjukkan proses define ini sedang berlaku. Okay, dapatan-dapatan kajian semuanya akan ditampal di sticky note dan semua ini, okay, diklusterkan. Jawapan-jawapan ini diklusterkan ataupun dibahagikan ikut grouping. This one. Okay. Ini satu lagi kaedah lah, outside of classroom. Okay. They are based on branches. Setiap branch ini, okay, setiap dahan ini mempunyai cluster yang berbeza. So bergantung kepada kreativiti tenaga pengajar lah, dia nak buat pengajaran inside or outside of the classroom. Cuma ini kalau ada angin, memang berterbangan lah you punya sticky note, your post-it, this one, yellow post-it. So kalau let's say berjaya diaplikasikan khusus design thinking dalam your requirement to fulfill JKM punya diploma, so make sure penyelaras khusus kena sediakan ini banyak ni, yellow post-it, this one. So ini suatu kursus, saya tak pastilah ada pensyarah mekanikal tak yang terlibat sewaktu kursus ini dijalankan. I think in 2019. 2019 kami ada buat sedikit satu kalilah kursus untuk para pensyarah di Jabatan Mekanikal. Ada tak yang terlibat ni? Saya pun ingat lupa ni. Siapa yang terlibat di kalangan pensyarah mekanikal? Khusus apa ni? Ini khusus design thinking. Design thinking. Ada tak pensyarah mekanikal yang terlibat? Saya nampak ni macam bini coursework ni. Iya. Wakil lain. Saya tak pastilah. Pensyarah mekanikal saya rasa ada juga ni wakil. Mungkin segan-segan. Cuma nak cica je tu nak tu. Bukan. Bukan kan? Bukan. Ada jugalah pensyarah mekanikal tapi segan-segan dia mau mengaku. Ya. Tapi ada, kami pernah buat kursus lah secara, ini before pandemic. Ini before pandemic. So ini ialah contoh proses define. Okay, define proses. Ini di bilik TECC ya. So as you can see, okay, daripada sesi ataupun sesi observation ataupun sesi interview tadi, diorang akan keluarkan balik segala dapatan-dapatan kajian tersebut, diorang tampalkan di sini yellow post-it. Ini contoh persona lah, contoh persona yang telah dibuat oleh grup ini. Okay. So how to draw data points from your interview? This one. Okay. Macam mana daripada sini? Okay. Ini ialah dapatan kajian sewaktu your first ataupun your first step, empathy tadi tu. Okay. Ini jawapan-jawapan responden. So daripada ini semua you akan keluarkan balik, you tulis di sini. Key point. Only data point saja you ambil, jangan ambil panjang-panjang ini.
Feel malu when nobody reacts to me. Nampak ni? Feel malu if nobody reacts to me. So this one have a sense of pride and confidence. So dia tulis balik di sini. So you akan baca semua jawapan responden. Okay. So mana yang you rasa dia punya keyword, you tulis balik di sini. Okay. This is how you extract. Okay. You extract jawapan-jawapan responden masuk ke your sticky note. So nanti selepas you buat sesi observation ataupun sesi engagement, you have to make sure your student do in group this one. Okay, tak boleh buat seorang-seorang mesti tak boleh terlepas satu data point pun. Segala jawapan itu perlu diambil. Okay, semuanya dia bentuk lebih ringkas lah. This one. So let's say project statement, how can we help Singapore students to speak up and participate in public conversation? Macam mana? Macam mana kita mau encourage diorang? Okay, to speak up and participate. Sebab mungkin dari segi participation kurang, kan? So siapa kita punya primary stakeholder? Year 1 Singapore student. So ini jawapan-jawapan dia. Dia takut, dia malu, okay? Dia mau rasa confident, dia tidak mau cakap dengan stranger, kan? So this is all the data points. Okay? So what should be considered a data point? Okay? So dia mestilah something yang revealing, yang expose. Okay? Dia akan memberi pendedahan ataupun jawapan kepada you punya permasalahan tersebut. Okay? Dia mestilah authentic, mesti asli. Okay? Maksud dia ini datang daripada user sendiri. Dia tidak boleh direka-reka. Dia mesti asli. Okay? Dia mesti practical. Kadang-kadang ada something yang jawapan itu tidak practical. Memang jawapan itu bagus, tapi dari segi kebolehan kita untuk applykan benda itu, kita tidak ada kemampuan untuk membantu dari segi pelaksanaan. So if let's say all these data point, okay, are revealing, authentic and practical, then this is considered a data point. Jangan ambil something yang tidak memberi sebarang pendedahan ataupun jawapan kepada permasalahan. Jangan ambil something yang direka-reka, okay, ataupun dibuat oleh you sendiri, bukan daripada user. Okay? Jangan ambil data point yang tidak practical. Okay? So this 3 aspect you have to look into. Kena ambil kira ini 3 aspek: revealing, authentic and practical. Barulah you akan jadikan sebagai your data point. Right? Boleh? Boleh ya? Okay. Saya rasa kita boleh stop sampai sini lah. Nanti petang saya sambung dengan, saya akan lebih fokus kepada insight. Boleh tak? Boleh. Jadi at least you dah tahulah apa itu insight. Okay, you dah tahu apa itu insight kan? Ini. Okay, you dapat gambaran lah. You dapat gambaran. Okay, you dapat situasi. So you dapat pandangan you. Okay, kalau you tengok dekat sini kan, definition of insight. Insight is the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something. So you know, you dah tahu what is insight. Okay. So untuk petang nanti, okay, petang nanti kita akan fokus kepada 3.24 lah. Ini untuk 3.21 ini, okay, saya tidak ada nota tentang spice ini ya. Sorry, tetapi memang saya tak ada tak ada spice ni method ni, framework. Mungkin kena buat apa ni, buat study lebih sikit lah untuk spice ni. Nanti petang kita start dengan 3.22 Okay. Organize collected data into cluster to draw insights. Ini semua petang kita buat, boleh? Boleh. Jam berapa tu? Jam 2 kah? Sekarang 12. Jam 2 boleh?
Okey. Okey. Jam Boleh. 12.30, 1.30. Sekarang 12.30, 1.30, 1 jam lebih lah kita rehat lah. Okey. Boleh Boleh. So, mungkin lepas ni kalau masa you makan ataupun masa you relax, mungkin ada nak tanya, boleh tanyalah. Mungkin sekarang ni belum ada yang terlintas di pikiran. So selepas ni mungkin ada yang mau tanya, boleh tanya. Bah. Okey, jam 2. Okay, so saya rasa saya stop sampai di sini. Okay, at least you dah tahu apa itu insight lah. Insight. So kita jumpa balik pukul 2. Saya pulangkan balik kepada Uru Setia. Okey, terima kasih Encik Eric. So kita akan rehat sekarang dan kita akan kembali pada jam 2 petang. So terima kasih semua atas perhatian dan terima kasih Encik Eric sekali lagi atas perkongsian. Sama-sama, welcome. Okay. So jumpa nanti ya. Okay, jumpa lagi semua. Bye.